Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fitri Syazwan bin Muhammad Abdul Nasir memegang nombor kad matrik di 201910875007. Jadi apa yang saya ingin lakukan di video kali ini adalah untuk menerangkan kaedah rawatan awal yang perlu dilakukan ketika mangsa mengalami kemalangan dan tidak menyedarkan diri. Kebelakangan ini kita dapat lihat di Malaysia banyak mangsa yang kemalangan akan terus meninggal di tempat kejadian. Hal ini kerana kebanyakan masyarakat kita hari ini tidak mengetahui rawatan awal yang perlu dilakukan kepada mangsa yang tidak menyedarkan diri. Jadi saya akan tunjukkan beberapa prinsip rawatan yang perlu dilakukan sekiranya mangsa tidak menyedarkan diri ketika kemalangan. Jadi tunggu sebentar lagi. Okey, jadi sekarang saya akan menunjukkan prinsip DRABC atau rawatan awal yang perlu dilakukan sebelum kedatangan ambulan. DRABC ini merupakan satu rawatan yang amat penting sekiranya mangsa tidak menyedarkan diri ketika kemalangan. Jadi kita akan memberi sedikit rawatan sebelum dihantar ke hospital. Okey, so saya akan mulakan dengan D dulu, iaitu danger. So danger kita pastikan ketika mangsa kemalangan kita make sure di tempat kejadian tidak ada sebarang benda asing yang berbahaya. Sekiranya ada, kita kena ubah dan jauhkan benda tersebut dari mangsa. Yang kedua adalah respon. Respon kita kena make sure mangsa kita nak tengok dia sedar atau tidak sedar, kita tepuk dulu. Cek. Cek. Itu adalah respon. Dan seterusnya adalah airway. Airway maksud kita pastikan saluran pernafasan mangsa dengan mengangkat sedikit tengkuk mangsa dan make sure tidak ada sebarang benda asing yang mengganggu pernafasan mangsa yang menyebabkan mangsa akan mengalami kesukaran bernafas. Dan kita buka sedikit mulut mangsa. Kebanyakan mangsa ketika kemalangan lidah mangsa akan terbelit di dalam, so kita kena tarik lidah sikit supaya mangsa dapat bernafas dengan baik. Dan seterusnya adalah DRAB, so breathing. Breathing kita menggunakan untuk pastikan mangsa masih bernafas. So kita kena cek saluran pernafasan mangsa dengan cara meletakkan telinga di bahagian jantung mangsa. Dan seterusnya iaitu C, circulation. Circulation kita periksa nadi mangsa dengan denyutan yang di bahagian tengkuk dan di bahagian pergelangan tangan. Okey, itu adalah prinsip DRABC, iaitu rawatan awal yang perlu dilakukan. Okay, kita dapat lihat mangsa tidak menyedarkan diri, so kita perlu lakukan ECC atau dengan EAR. Dengan menggabungkan kedua itu menjadikan prinsip CPR sebelum kedatangan ambulan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dan menunjukkan prinsip ECC, iaitu bahagian jantung, tekanan di bahagian jantung mangsa, dan EAR di bahagian kepala mangsa. Jadi sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kaedah ini dilakukan. So saya mulakan dahulu dengan rawatan EAR. EAR bermaksud nafas mangsa tiada dan nadi mangsa ada. So bagaimana melakukan rawatan ini? Mengangkat sedikit tengkuk mangsa dan melakukan hembusan sebanyak 2 kali. Okey, nampak? So itu adalah untuk rawatan EAR. So untuk seterusnya saya akan menunjukkan ECC pula, iaitu di bahagian tekanan di bahagian jantung mangsa. So kaedahnya adalah jari tangan kiri anda diletakkan di bahagian sternum mangsa. Sebagai contoh, sternum mangsa di bahagian ini. So letakkan tangan kanan segini dan begini. Okey, letak di bahagian yang ditandakan tadi, iaitu bahagian sternum, dan make sure tangan lurus dan lockkan bahagian pergelangan ini, bahagian pergelangan tangan. So melakukan tekanan sebanyak 30 second. Bermulanya dengan kiraan begini: 1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Jadi selepas kita mengetahui prinsip ECC dan EAR, barulah kita boleh melakukan CPR. Itu yang boleh dilakukan ketika mangsa tidak menyedarkan diri, iaitu apabila mangsa tidak bernafas dan denyutan nadi mangsa berdenyut. So sama, kita akan mulakan dengan kaedah EAR, lepas tu baru ECC. So itu yang dinamakan kaedah CPR. So kita angkat tengkuk mangsa dan melakukan hembusan sebanyak 2 kali dengan sekuat mungkin, dan meletakkan jari telunjuk di bahagian sternum mangsa begini. Tangan lurus, lockkan pergelangan tangan dan melakukan tekanan sebanyak 30 second. 1 and 2 and 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, itu adalah teknik rawatan CPR yang sepatutnya dilakukan apabila mangsa tidak menyedarkan diri ketika kemalangan, untuk mengelakkan mangsa meninggal dunia. So kita boleh membantu mangsa untuk sebelum ketibaan pihak ambulan. Okey, selepas kita melakukan rawatan CPR dan mangsa pun telah menyedarkan diri, barulah kita melakukan rawatan kaedah pemulihan mangsa. So saya akan tunjukkan sebentar lagi, nantikan. Oh, tengok oksigen ni. Story dulu. Okay guys, mangsa kemalangan di Kuala Kedah. So jadi anda dapat lihat perkara ini yang berlaku di dalam Malaysia kebelakangan ini. Masyarakat Malaysia pada hari ini tidak mengamalkan dan mungkin tidak mengetahui rawatan yang perlu dilakukan apabila mangsa kemalangan dan tidak menyedarkan diri. Yang mereka tahu mengeluarkan telefon dan melakukan rakaman. Tidak dinafikan perkara ini, saya tidak kata tidak baik, tetapi apa salahnya sekiranya kita melakukan perkara rawatan yang penting terlebih dahulu. Jadi saya akan menunjukkan rawatan daripada bermula mangsa kemalangan sehingga mangsa menyedarkan diri dan dibawa ke hospital. Okey, so saya akan mula sekarang. Cek. Cek. Sudah. Okey, so kita dapat lihat mangsa telah menyedarkan diri. Jadi kita melakukan rawatan yang seterusnya, itu kaedah pemulihan mangsa. So first, seperti biasa, angkatkan tangan kanan mangsa ke atas, tolehkan kepala mangsa ke sebelah kiri, tangan kiri mangsa berada di pipi, kaki kiri mangsa berada di bawah lutut, tangan kanan tangan kanan berada di bawah pinggang, tangan kiri di bahagian ini, dan tarik mangsa secara perlahan-lahan. Luruskan kaki mangsa, dongakkan kepala mangsa sedikit ke atas supaya mangsa dapat bernafas dengan baik. So saya rasa itu sahaja rawatan yang boleh dilakukan sekiranya mangsa mengalami kemalangan dan tidak menyedarkan diri. Jadi saya harap video ini dapat membantu untuk masyarakat di luar supaya dapat melakukan rawatan ini. So sekian, terima kasih.